الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat nikmat yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita tidak lalai, tidak lupa. Kita ini hamba Allah, semua yang diberikan adalah pinjaman, dan bila yang diberi pinjam itu sudah semestinya akan diambil balik, dan kita tidak tahu bila akan diambil balik. Mudah-mudahan jika diambil balik, mudah-mudahan segala yang diberikan itu memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat, insyaAllah. Muka surat 335, perenggan yang bawah sekali, berkenaan dengan iman dan bertambah dan berkurang. Iman itu akan bertambah juga dengan sebab membanyakkan zikir dan berzikir. Zikir maknanya mengingati Allah, berfikir untuk kebaikan, berfikir untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkuasa di atas setiap sesuatu. Membanyakkan zikir ialah sentiasa menyebut nama Allah. Kenapa kita sentiasa menyebut mengingati Allah? Kerana kita tak boleh lekang sedikit pun daripada rahmat Allah yang dikurniakan kepada kita. Mana mungkin kita boleh luput, sedangkan Allah Ta'ala jadikan semua itu bukanlah daripada perkara yang sia-sia. Membaca kalamnya dan ayat-ayatnya, yakni Al-Quran, sentiasa. Kenapa membaca selain daripada ibadah? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, para sahabat bertanya tentang akhlak Nabi, lalu dijawab oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wa kana khuluqul Quran, Nabi ini adalah akhlaknya Quran. Dan kita sudah semestinya kita nak hiasi diri kita ini dengan akhlak Nabi. Tidak ada cara lain menggali cara daripada Al-Quran itu sendiri, dan selalu mengingati kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan mungkin tengok di internet ataupun ada kadang-kadang, tapi benda ini bukan walaupun bukan daripada negara kita, negara jiran Indonesia, seorang yang hartawan kaya, dia tunjuk tempat dia mandi, ya. Ni air nak panas ke sebut ada, nak mandi susu ke nak mandi apa semua ada. Lalu dia dengan sombong dia mengatakan bahawa inilah, dia kata ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz, dia kata dia penipu. Kenapa penipu? Sebut saja pasal apa nama surga neraka tak pernah pun dia rasa. Dia tengok, dia dah rasa. Dia rasa maknanya ni surga dia rasa senang. Itu dah dengan sombongnya manusia. Padahal dunia ni tak dapat, akhirat ni tak dapat nak bandingkan dengan dunia.
sampai kan? Dia dah rasa dah tertipu. Dia rasa seolah-olah yang dia miliki itulah surga. Akhirat dia tak percaya. Inilah manusia. Sepatutnya dia risau. Dia sedar bahawa yang beri kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rasakan segala-galanya kepada dia. Inilah manusia. Mereka yang sentiasa membanyakkan zikir itu, hatinya selalu teringat kepada Allah. Itu tujuan membanyakkan zikir. Pencipta alam ini yang menyebabkan bertambah iman. Sebaliknya mereka yang tidak membanyakkan zikir akan lupa dan lalai hatinya mengingati kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kita tak nak masa orang yang lalai. Kita nak kita ini sentiasa sedari, sentiasa ingat segala-galanya yang diberikan oleh Allah adalah pinjaman. Bila pinjaman, dia akan ambil balik. Segala-galanya tidak adalah. Oleh itu disebut dalam kitab Kasyatul Qulub karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seorang dia suka nak buat maksiat. Kalau dia tanya pada tuan syekh lah, dia kata, boleh tak aku nak buat maksiat? Tapi biasa tanya orang lama jawab tak boleh. Tapi tuan syekh kata boleh. Boleh. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Dengan syarat yang macam mana? Jangan guna semua yang Allah Ta'ala beri. Guna yang kamu sendiri. Lepas tu jangan buat maksiat ini pada bumi yang Allah Ta'ala jadikan, yang berbumbungkan langitnya, jangan buat. Lepas tu satu lagi tiga syarat dia kata, yang ketiga, kamu kalau boleh kamu buat sesuatu jangan sampai Allah Ta'ala bau termendung dia kan. Segalanya rupanya tak ada satu pun yang jangan guna apa yang Allah Ta'ala beri diri kita sendiri. Allah Ta'ala beri nyawa kita, Allah Ta'ala. Lepas itu keluar daripada alam yang diciptakan oleh Allah, kita tak boleh sikit pun lagi daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Tak malu katakan, fikir balik malu kan? Dan buat sesuatu jangan sampai Allah Ta'ala tidak ada. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak ada satu selai daun yang jatuh daripada pokok di atas dunia ini, sama ada yang kering ke atau yang basah, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baulah rasa dingin ilmu. Baulah kadang-kadang itulah. Namun kadang-kadang kita janganlah sampai banyak kali teratur kan? Sekali cukuplah kan? Teratur lupa balik, lepas itu teratur lagi, lepas itu lupa balik. Jangan. Kita tak nak jadi orang yang lalai, orang yang terpedaya, orang yang tak pernah segala-galanya diberikan oleh Allah, tapi tidak bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan semua itu yang dilakukan tadi boleh menyebabkan berkurangnya iman. Dan kita ini orang awam atau orang apa namanya biasa, maknanya iman kita boleh bertambah dan boleh berkurang. Dinyatakan yang sebelum ini bertambahnya dengan bertambahnya amal ibadah kita, bertambahnya ketakwaan kita, bertambahnya iman kita, berkurangnya dengan berkurangnya ibadah kita ataupun melakukan maksiat atau kepada Allah Ta'ala, mana dia semakin. Dan kita tak nak iman, kita nak iman yang semakin bertambah, bukan semakin iman semakin berkurang. Oleh itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengajak sahabat-sahabatnya menambahkan iman mereka dengan membanyakkan zikrullah, banyak mengingati Allah. Ia tidak ada cara lain untuk mengembalikan ketenangan kepada jiwa kita.
Dan Quran sendiri menerangkan tidak ada cara lain. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kamu bahawa tidak ada cara lain, hanya dengan mengingati Allah itu sahajalah yang boleh menenangkan kita. Cuma orang sekarang banyak, kami tak boleh Ustaz, kalau tak ada ilmu tak boleh. Tak ada ilmu tak boleh hidup. Dan bila sebelum kita sambung pada dia beri percuma channel-channel ramai yang pernah yang tak solat subuh pagi. Bukan kata tak solat, yang tak solat semua banyak lagi kan. Yang tak solat tu ramai kan apa? Lewat tidur. Kenapa rugi rasa tak tengok channel-channel yang diberi. Sama juga seorang tak ada handphone tak boleh hidup. Daripada mana tak boleh hidup? Mak datuk, ayah kita, mak kita, apa nama, atuk dan nenek kita tak boleh hidup pun kan? Tak ada telefon pun boleh hidup, tak ada karun pun boleh hidup. Di mana tu? Daripada kita sendiri yang merasakan. Dan itulah banyak perkara. Ialah kita terima fasa teknologi itu, tapi jangan melalaikan kita, menghanyutkan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita terima. Ini pun yang apa nama yang moga-moga ada yang tengok jadi macam kena rasul, kerana terlampau siang malam itulah kita yang tengok main game. Tinggal kamu apa game apa saja. Ini kita diperbodohkan, ini keadaan dengan apa nama teknologi. Satu lagi maknanya sekarang di telefon apa dia panggil telefon pintar kan? Semua guna jari kita. Ada orang kata tak, macam lepas sudah tak rasa apa-apa. Dulu tak ada kerja lain gitu je kan. Hilang sudah dia punya jari kita sentuhan, hilang. Kerana itu jadi kosong hari-hari kan. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abi Ja'far, daripada datuknya Umair bin Habib, dan ia adalah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya al-iman yazid wa yanqus, qila lahu wa ma ziyadatu wa nuqsan, qala idza zakarna Allah wa hamidnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadah, wa idza ghafalna wa nasina fadzalika nuqsan. Maksudnya al-iman yazid wa yanqus, iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Qila lahu wa ma ziyadah wa nuqsan, lalu sahabat bertanya, hadis Nabi ya, wa ma ziyadatu wa nuqsan, bagaimana bertambah dan berkurangnya iman itu, bagaimana boleh berlaku iman itu bertambah dan berkurang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zakarna Allah wa hamidnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadah. Lalu baginda menjawab, apabila kita menyebut dan mengingati Allah dan memujinya, mengucapkan Alhamdulillah, itu di antara disebut dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang apa nama, khafifatan 'alal lisan, sakilatan 'alal mizan, perkataan yang disebut ringannya pada lidah dan untuk menyebutnya dan beratnya pada timbangan amal. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar. Dan disebut dalam satu hadis lain ya,
apa dia tamla'ani atau tamla'ani ma bainas samawati wal ardh. Pahala mengagungkan, membesarkan Allah Ta'ala ini, pahalanya memenuhi mizan, memenuhi timbangan yang memenuhi di antara langit dan bumi. Allah Ta'ala dari kita sebenarnya kita rasa bumi kita ni luas kan? Tetapi surga yang dikurniakan oleh Allah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berapa kali luas, paling luas kan? Dan orang yang paling last masuk surga yang diberikan kepadanya seluas langit dan bumi. Yang paling last seluas langit dan bumi, maknanya kecil aja, tapi kita rasa dah puas. Sama lah macam mereka awal kita berada di alam kandungan ibu, kita rasa luas sudah. Dan masanya tidak lama, 125 hari atau 9 bulan. Tapi bila lahir ke dunia, luas lagi bumi. Berapa kali ganda dengan kandungan ibu kita, ribu kali ganda. Dan apabila kembali ke alam barzah dan alam akhirat, luas lagi. Mana jangan mana terpesona, jangan terpedaya. Kesenangan yang ada di dunia ini sehingga menyebabkan kita lupa kepada Allah Ta'ala. Kerana kita di dunia inilah yang Allah Ta'ala minta kita mencari bekalan dalam ruang kehidupan yang singkat. Itu saja. Kita nak curai, kita nak lalai dengan benda-benda yang lain kan? Dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, mengasihi Allah, memujinya ucapan alhamdulillah, wasabbahnahu, dan mengucapkan subhanallah, tasbih kepada Allah Subhanahu. Quran berbalik, Allah Ta'ala mulakan dengan subhanalladzi, asal Quran asraf yang banyak mulakan dengan tasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Fatihah kepada alhamdulillah dengan puji Allah. Tasbih ini maknanya menyucikan Allah, membersihkan Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Wa iza ghafalna wa nasina fazalika nuqsan. Yang tadi semua tadi mengingati Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah, semua itu boleh meningkatkan keimanan kita. Dan apabila kita lalai dan lupa kepada Allah, maka yang demikian itu adalah berkurangnya iman kita. Bila kita lalai daripada zikir, maksudnya tidak boleh berlaku kerana kita bergantung, bergantung kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkanlah kalau bagi orang yang hapus dekat dengan tamak kan, kata orang dia nak bernafas, kita guna oksigen tak boleh, maknanya dengan yang biasa. Tapi pergi tempat apa nama yang dikhususkan, ada barang oksigen berapa kena bayar dalam masa sekejap saja kita belajar, kena bayar berapa. Tetapi kita bernafas ini dengan free sahaja. Dan demikian juga anggota tubuh badan kita ini, besarnya nilaian. Bayangkan jika sebahagian anggota tubuh badan kita terpotong, yang diganti dengan yang palsu itu pun berapa bayaran yang berkualiti. Sedangkan yang berkualiti itu tidak sama yang dengan yang Allah Ta'ala jadikan. Bayangkan segalanya yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah secara percuma. Yang aku nak kamu ingat aku, itu saja yang Allah Ta'ala minta. Dan bukan maknanya yang kamu ingat aku, faedahnya kembali kepada aku, tidak ada. Aku maha kaya, maha terpuji. Itu yang Allah Ta'ala nyatakan. Tapi segalanya kembali kepada kamu. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dalam surah Luqman menyebut, barang siapa yang bersyukur, faedahnya bersyukur itu kembali kepada diri. Dan demikian juga
faedah berselawat kepada Nabi, kepada kita. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashrah. Barang siapa selawat kepada sekali, nescaya Allah Ta'ala dan para malaikat selawat ke atasnya 10 kali ganjaran. Tapi kita banyak dengan benda lain yang kita buat, sembang-sembang kosong, cerita-cerita yang tak tahu apa. Tapi ada kebaikan masa waktu ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selawat kepada Nabi. Bagaimana kita tak berselawat sedangkan Allah dan para malaikat berselawat ke atas. Dan adalah Abdullah ibn Rawahah memegang tangan seorang lelaki daripada sahabatnya, sambil berkata, "Kum bina nu'min sa'ah fatajlisu fi majlisi zikr." Ini kata-kata sahabat daripada kata-kata Nabi. Kata-kata sahabat kata, "Kum bina nu'min sa'ah fatajlisu fi majlisi zikr." Bangun, hai sahabat, katanya, kita menambahkan keimanan kita sesaat, sekejap, seketika. Marilah kita duduk di majlis zikir mengingati Allah. Di majlis zikir mengingati Allah. Maknanya itulah yang disebut jadi baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila kamu melewati taman-taman surga, maka kamu masuklah, kamu beradalah padanya. Sesungguhnya para malaikat melebarkan sayapnya kepada orang yang berada di taman-taman surga, yakni majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ilmu. Kemudian jadi satu orang ini dia terlampau ego, sehingga dia naik ke masjid ni pakai kasut yang ada tajam, macam orang mendaki ais. Dia pijak, orang kata, "Kenapa kau pakai begitu?" Dia kata dia nak pijak sayap-sayap malaikat. Dia kata, bukan, tapi dia takdir Allah bukan. Takdirkan. Inilah jalan kita dalam sombong hidup di atas muka bumi ini. Kalau kita buka Al-Quran banyak, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala di dalam keadaan sombong. Jangan sombongkan. Nak sombong apa? Sebenarnya semua diberi pinjam. Kenapa kita nak sombong? Sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menegaskan di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang sentiasa menyebut dan mengingati Allah di masa berdiri pun ingat Allah. Ya Allah, kau beri kekuatan kepada aku boleh berdiri, Ya Allah, dan duduk, boleh duduk dengan eloknya. Ada orang tak boleh hidup dengan elok. Dan di masa berbaring kita berehat, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di sini Allah Ta'ala sebut menyatakan berehat orang-orang yang beriman itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 191. Ya, maksudnya allazina yadhkuruna Allah, orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah qiyaman wa qu'udan. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil hal, keadaan, dalam keadaan semasa mereka berdiri, wa qu'udan, semasa mereka duduk, qu'udan wa 'ala junubihim, dan semasa mereka baring mengiring.
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka pula sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Allah Ta'ala jadikan dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut apa nama Allah Ta'ala memudahkan bagi kamu, memudahkan bagi langit dan bumi, lautan dan segala daratan, dan memudahkan bagi kamu, sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, ya Allah, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Langit dan bumi kemudahan makhluk, bukan sia-sia Allah Ta'ala jadikan. Subhanaka fakina azabannar, maksud Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Dan memang Allah Ta'ala jadikan banyak untuk kita berfikir daripada berfikir tadilah. Walaupun manusia tidak mempunyai sayap untuk terbang, dan kalau suatu masa dahulu bila orang kata besi boleh terbang, suatu yang mustahil, besi boleh terbang, mana mungkin kan? Bohong kan? Tapi akhirnya dengan sebab manusia berfikir, melihat macam mana boleh terbang, dia kan, dan akhirnya dia buat satu mesin dekat awal, memang boleh terbang. Siapa dia? Ibn Firnas yang mula-mula sekali terbang, dah berjaya terbang, tak berjaya, tetapi kesilapan dia tak ambil berat sayap, kan dia boleh dan meluncurkan sayap yang mana dia terbang. Itu tidak dia ambil, lupa dia dalam berihan untuk mendarat. Dia apabila tiba dikucurkan sayapnya, dia tutup sikit sayap dia, kakinya tu mana ready sudah untuk nak pegang dahan apa segalanya, itu dia lupa. Akhirnya menyebabkan kemalangan berlaku kepada Ibn Firnas. Dalam kata kemalangan ataupun akibat yang menimpa pada dia itu membawa kepada sakit, lepas itu membawa kepada kematian. Tetapi itulah, bila barat dia ambil, dia kata bukan Ibn Firnas, siapa dia? Will Dorai Masalah, untuk belajar. Orang yang mula-mula sekali dia sebut dia kan? Banyak perkara yang kita kadang-kadang kita ambil saja apa yang daripada barat kan? Namun itulah anak muda kita bangga kan? Pakai dia punya sekap, apa nama, USA punya bangga lah. Tetapi kadang-kadang kita diperbodohkan oleh duit yang kita bangga, boleh pakai cara macam koyak-koyak bangga, biar koyak asal dipakai bangga lagi kan, koyak. Itulah pakai apa nama, lantai kes, kita bangga, rasa bangga. Sedangkan benda itu, dan mereka tinggal, kita itu tidak ambil apa yang mereka tidak mahu. Mereka tidak mahu kita ambil, mereka sudah ambil daripada kita, daripada Islam. Di Jepun, di China kan, di Eropah sendiri, sebagai contoh apa, dia tidur sebelum tengah hari, dia hantar singkatkan kindergarten ataupun pusat-pusat pendidikan untuk anak-anak, disediakan bilik guru ini untuk anak-anak. Ada dan di China saya tengok dia tidur atas meja kan? Sebelum waktu zuhur untuk dia rehat tadi. Dan inilah kalau dalam Islam dipanggil tidur kerulah, tidur yang mencerdaskan. Semua dalam aja ilmu tak bolehlah tidur. Ustaz kata tidur itu bertidur lah, tak boleh, tak kena tempat kan. Maknanya dia ambil balik, tapi tidak ambil balik yang dia tinggal kita masalah. Kerana apa yang kita ambil daripada dia itu dah semestinya tidak berjaya. Kita ambil yang tidak berjaya, tak berjaya kan? Kita ni dah ada Quran, dah diterangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tinggal pendidikannya segala sudah pelengkap, ada lengkapnya.
Ayat yang terakhir sebut apa? Al-yawma billahi syaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama. Kata boleh Islam. Namun di antara para sahabat telah dapat mengerti bila ayat itu maknanya Nabi dalam akan diambil balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan ada lengkap, tapi kita cari ada lengkap, cari yang lain kan? Firman Allah Azza wa Jalla tersebut dengan tegas menyatakan seseorang itu akan bertambah imannya dengan sebab membanyakkan zikir dan sentiasa memikirkan kejadian-kejadian makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Tengok bila tengok diri kita sendiri macam mana, ataupun pada badan haiwan itu sendiri, pada tumbuh-tumbuhan sendiri macam mana, makanan masuk dikisar, diolah untuk jadi tenaga, adanya bahan buangannya. Daripada sanalah manusia mencipta enjin. Pada peringkat awalnya enjin berkuasa wang, kerana berfikir dicipta, dan selepas itu arang batu dan yang sekarang ni diesel dan juga elektrik. Daripada dalaman manusia, dalaman haiwan itu sendiri, akhirnya manusia dapat mencipta jentera ataupun enjin. Disebabkan memerhatikan, memikirkan setiap kejadian-kejadian Allah di atas muka bumi ini, dan juga kejadian langit yang mencabar manusia. Langit ini lebih berat daripada bumi ini sendiri, lebih berat, tapi berada tak pernah jatuh pun. Dan manusia hebat macam mana pun, kita carilah satu engineer yang hebat, suruh dia buat satu binaan, cuba kamu, tapi aku tak nak ada tiang, boleh dia buat? Tak boleh dia. Kamu kan jadi yang dia betul, tapi tak boleh buat satu binaan tanpa ada tiang. Dia kata ni langit ada, jadi antara kan, tak boleh manusia hebat macam mana pun berasas kepada tiang. Tak ada tiang, tapi lemahnya kau, tapi aku buat tak ada tiang. Yang kamu patut fikir setiap hari, gerun kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung Ganang dan bukit yang terhampar luas yang menjadi tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan bertambahnya iman mereka yang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia lemah, kita kata tak boleh buat, walaupun hebat bagaimanapun engineer tak boleh nak bina satu binaan. Malaikat kena ikut teori asas, tapi itulah Allah Ta'ala binakan. Patutnya kita berasa lemahnya diri kita, dan Allah Ta'ala suruh kita berfikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makna orang yang beriman tadi, dia kata semuanya ya Allah kamu tidak jadikan sia-sia. Ada di Quran itu kalau kita buka setiap patah perkataan ini bukan sia-sia Allah Ta'ala sebut. Tempatnya bahasa yang Allah Ta'ala sebut, jika diganti dengan perkataan lain tak boleh, tak sah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya dalam surah Al-Ghasyiyah, firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadzakir innama anta muzakkir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga ayat yang ke-21 daripada Ammar. Yang maksudnya afala yanzuruna ilal ibil, mengapakah mereka yang kafir, kata Allah, yang masih mengingkari tentang kewujudan hari akhirat itu, hari kiamat itu, afala yanzuruna ilal ibil, tidakkah mereka
memerhatikan keadaan yang Allah Ta'ala sebut. Sama juga bila binatang yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala muliakan. Kaifah melihat bagaimana ia diciptakan unta dan tempoh matangnya agak lama. Ya, kalau kita belajar bab zakat pun sampai 5 tahun kan keluar. Barulah dia ambil yang paling boleh keluar zakat daripada pada lambat besar. Dan kelebihan unta, dia binatang yang boleh menyimpan air, boleh simpan air bonggol dia. Dan apabila kabilah yang berjalan di pada pasir kehabisan air, mereka akan yang tak apa tidak, dia akan potong bahagian sedikit di atas untuk ambil air. Dia boleh menyimpan air. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala ciptakan unta ini. Dan satu unta makhluk binatang yang ada orang panggil tamanina, ada adabnya. Dia tidak akan orang panggil mengawal bila ada orang tengok. Dia malu. Dia nak mengawal, dia cari tempat yang strategi. Tapi anak muda sekarang dia tak peduli. Itu yang kita memang yang sambut pendek tu ramai juga. Saya kebetulan ada kita untuk kuliah pagi kan, ada ruang pula dia kan. Tapi dia kata, kalau Ustaz ada ruang, pergilah. Saya nak pergi lagi masjid, berapa anak muda dengan motosikal. Tapi dia tak menghala ke masjid, dia tempat lain. Dia antara sambung merdeka dengan tidak jiwa yang merdeka. Apakah maksiat kepada Allah? Allah Ta'ala sebut yang pertama bagaimana dikaji kejadian. Tapi itulah yang terakhir dengan kita bawa virus. Betul ke? Tidak ada kajian saintifik mengatakan bawa mas COVID kan? Tapi dia tipu. Sehingga kan kita pun kalau pergi ke Mekah ditegur untuk melawat ladang betul. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at, dan keadaan langit. Allah Ta'ala, kamu tak pergi ke langit, bagaimana ia ditinggikan binaan. Satu disebut unta, yang ketiga itu kau pernah guna untuk perjalanan yang jauh. Dan satu lagi Allah Ta'ala sebut langit. Dan kalau kita belajar maknanya, ayat Quran ada disebut surah An-Nazi'at berkaitan dengan bintang. Surah apa lagi? Surah Al-Buruj berkaitan dengan buruj-buruj yang menjadi panduan bagi mereka yang berlayar dan berjalan di malam hari. Apabila nak cari panduan mana, tak ada. Padang pasir semuanya sama. Tak tahu di sebelah mana, timur dan barat, berdasarkan bintang. Wa alamat bin najm, alamatnya dengan panduannya kepada bintang. Bagaimana Allah Ta'ala tinggikan binaannya, ada siap tak ada. Dia kata hebat macam mana pun engineer, dia tak boleh buat satu binaan tanpa ada siap. Wa ilal jibali kaifa sibat, dan keadaan gunung ganang yang ada, bagaimana ia ditegakkan. Dan disebutkan wal jibala autada, gunung ganang ini adalah pasak kepada bumi. Apa maksud? Bumi ini tak sama, dan bila ada pasak dia sama berat. Tetapi manusia, dia mengatakan dia hebat, dia boleh buat binaan, dia boleh majukan tempat itu dengan dia tak ambil kira soal ini. Gunung semua dirantakan kan? Dibuat binaan, tapi binaan bangunan ini tidak sama berat dengan ini. Tipu masa. Kajian NASA pun dia kata dunia ini, bumi ini telah mulai daripada kecondongannya.
setiap 3 bulan lagi dalam 21 lebih kilometer bumi kecenderungannya. Karena tadi karena gangguan kepada ekosistem alam. Bila manusia rasa dia hebat, dia tak ambil kira yang penting dia boleh bina bangunan-bangunan. Tapi hakikatnya tidak sama. Dan kalau kita pergi ke Mekah sekalipun, dan Madinah sekalipun sekarang ni, kalau orang pergi dulu nampak kesan-kesan, nampak kawasan-kawasan bukit, dan asal memang bukit. Kerana Mekah sendiri, Kaabah sendiri berada di tengah-tengah, di tengah-tengah bukit. Mana Kaabah sendiri. Tapi sekarang ini maknanya dia ratakan semua. Dan ada juga ulama kata yang disebutkan apa nama gunung bukit ini di apa nama di jadi bertebangan ini. Ada juga yang mengatakan dengan sebab campur tangan manusia. Manusia nak apa nama dia suruh nama cantik je. Dia tak ambil kira soal tersebut. Dan kalau di Mekah sekarang sepanjang masa 4 jam yang apa nama dia kalau kita keringkan yang untuk dia mamak bukit-bukit tu supaya jadi rata. Landscape dia pada 2000 berapa sebelum 2020 atau 2024 landscape dia mana tidak ada sudah. Dan sekarang pun kita nampak macam tak ada sudah bukit, tak ada sudah. Saya pergi keluar ketika saya belajar nampak lagi bukit, tapi sekarang tak ada, rata semua kan. Itu sebab kalau kita pergi kita jangan terus minum air kan. Kita berjalan ke hotel umur dulu bila kita meludah ada habu-habu kan. Bila kita meludah kita masukkan air ke dalam itu, kita keluarkan ada besar habu-habu, kita minum masuk dalam. Wa ilal ardi kaifa futihat, bagaimana Allah melihat bagaimana keadaan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Ada disebut wal arda bihada, bumi ini sebagai hamparan. Allah Ta'ala sebut apa ya itu dalam tengah suatu Baqarah, kami jadikan bumi ini sebagai hamparan dan kami jadikan langit ini sebagai bumi. Allah Ta'ala sebut bagaimana hamparan. Kata bila satu hamparan, ada ulama kata hamparan ni maknanya suatu benda-benda hamparan cantik, itu masuk hamparan, bukan sebarang. Ada gunungnya, ada pokoknya, ada lautan cantik. Itu ulama mengatakan yang dimasukkan dengan hamparan. Dia kata macam kita hamparan saja cantik, atau kita hamparan saja macam mana boleh-boleh juga cantik kan. Oleh itu fazakir innama anta muzakkir, oleh itu kata Allah, berikanlah oleh peringatan wahai Muhammad kepada umat manusia ini. Janganlah berduka cita kiranya ada yang menolak tidak nak beriman. Kenapa? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul memberi peringatan, kamu hanya beri ingatan. Dan inilah Nabi begitu nak sangat, kalau boleh pakciknya yang begitu banyak punya pendakwah baginda Abu Talib dia beriman, tapi tidak. Sungguh-sungguh Nabi nak suruh pakciknya beriman, tapi pakciknya tetap tidak beriman. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat apa ni? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau tidak dapat beri hidayah pada orang yang kamu sayang. Inna Allah yahdi man yasha. Dialah Allah yang beri hidayah kepada siapa sahaja yang dia nak. Siapa?
Sayyidina Umar kuatnya menentang Islam, sehingga kanak Nabi, tapi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalid Al-Walid kuatnya menentang Islam sehingga dia menjadi paling peperang, kuatlah, tapi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu. Itu milik Allah, hidayahnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dan dia berdoa mengharapkan redha dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada maknanya berasa dunia ni lah. Dunia ni lama dan dunia sebenarnya sekejap pada sebelah kita kan dunia ini kalau 1000 tahun menyamai satu hari akhirat, tak ada dunia hidup. Tapi itulah manusia yang Allah Ta'ala sebut wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka ini sayangnya, cintakan kepada harta ini, sayang sungguh-sungguh. Hubban jamma itu di antara yang merasakan dunia ini mantap, maka dah tunggu lagi. Dan itulah yang berlaku. Dan di peringkat dunia yang global pun kita tengok kenapa kita kata umat Islam itu lemah. Di antaranya negara Arab yang digunakan kekayaan oleh Allah, dia tak peduli itu. Dia peduli punya aku boleh jual, okey aku dah bawa itu saja kan? Itu yang dia peduli. Dia tidak ada mungkin apa nama ada, bukan tak ada mana, kalau ada sikit saja, tapi banyaknya mereka terbudaya, terpesona dengan dunia ini. Itu yang kita kata. Dan yang Nabi sebut berulang-ulang kali dalam hadis baginda, siapakah mereka yang berlumba-lumba itu? Humul mereka itu orang Arab. Dan sedangkan Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, dan kita tengok mutaakhir orang yang bukan Arab, dia pun di sebelah Jepun, di sebelah Amerika, di sebelah negara-negara mereka lebih hebat Islam berbanding dari segi penghayatan. Itu dah diantar, dan diantar tadi sebabnya mereka yang Allah, mereka suka dulu, sayang dunia. Itu menyebabkan mereka rasa lama dunia, tak cukup lagi kan? Dan memang begitu manusia. Nabi SAW sebut, jika sekiranya satu lembah ini dipenuhi dengan emas, dia kata Allah Ta'ala janjikan ini satu lembah ini penuh dengan emas, padi, tak cukup lagi. Dia nak kalau pergi satu lembah lagi penuh dengan emas lagi. Itu manusia nak kalau dia nak lagi kan. Pernah walaupun kita dong ini ketika kecil dulu, dia kata satu orang dia minta dengan tukang sihir, dia kata bila sentuh apa saja jadi emas. Sonok dia kan, aja sentuh itu jadi emas. Tapi masalahnya bila dia nak makan, dia nak minum, sentuh jadi emas. Macam mana? Tak boleh makan, tak nak makan emas. Walaupun tapi dalam manusia kadang-kadang tak sedar, sehingga malam sangat bila sampai nyawa berada di penghujung baulah kasih. Semua yang dimiliki di Allah sebentar. Boleh tulis saja jawapan. Kita kadang sama-sama kita berdoa, kita mohon kepada Allah peluang yang Allah Ta'ala beri ini kita manfaatkan. Mudah-mudahan kita tidak kecewa apabila dipanggil menghadapnya. Mudah-mudahan amalan kita, ibadah kita diterima Allah, dan dosa-dosa kita, kesilapan kita, kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala Tuhan al-arifin, ya Allah bukakanlah kepada kami pintu pengetahuan di sisi pintu hidayah di sisi yang begitu luas ya Allah. Allahumma rabbana zidna ilma, ya Allah ya Tuhan kami tambahkan ilmu pengetahuan kepada kami. Allahumma zidna wa la tanqus alaina ya Allah. Kita mohon agar Kau menambahi jangan Kau kurangi ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah kami ya Allah ya Taib ya Allah agar kami selalu menyebut-nyebut nama ya Allah, mengagung-agung besar kami ya Allah. Ya Allah bantulah kami ya Allah ya Taib ya Allah agar kami selalu bersyukur atas nikmat yang Kami yang tidak terhingga kepada kami ya Allah, dari harta benda kami dan anak pinak kami ya Allah, agar kami bersyukur kepada ya Allah. Ya Allah bantulah kami ya Allah ya Taib ya Allah, semuanya kami dari segi ibadah kami ketakwaan kami, ketakwaan kepada mengabdi kepada ya Allah, dan menggolongkanlah kami di kalangan hamba-hamba yang mukmin yang mengasihi para awliya illah salihin ya Allah. Allahumma nahnu warzuqna ittiba'ah ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran dan kurniakanlah kepada kami agar kami dapat mengikutinya. Wa nanbatila batila warzuqna ijtinabah ya Allah, tunjukkanlah juga kepada kami jalan kebatilan dan kurniakanlah kepada kami agar kami dapat menghindari dan menjauhi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah ya Tuhan kami mohon kesenangan sejahtera kami di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kesejahteraan kami di akhirat sana nanti. Wa qina azabannar ya Allah, wa azab yang maha pemurah, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha pengampun hamba-hambanya walaupun bersama dan dosa hamba-hamba ya Allah. Selamatkanlah kami semua ini pada azab api neraka ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu taqabbal ya karim. Terima kasih atas kesediaan para jemaah yang sudah mendengar apa yang baik datangnya daripada Allah, apa yang kurang dari kelemahan diri saya, andai ada kata saya, ucapan saya dalam sengaja menyampaikan yang menyinggung perasaan siapa saja yang ada dalam di sini. Saya mohon